Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Kita nak sama balik kitab kita ni, kitab Zirahud, nama kita berhenti dah. Kita nak pergi fasa kedua lah, kebatinan kasyaf. Nampak benda ghaib ni dah, kasyaf ni dah, benda terselindung tu dia bernampak. Dan ilham yang mereka dalilkan terhadap wujudnya kubur Nabi Hud pada tempat yang disangka oleh mereka. Jadi kita nak baca bab kisah dan alham. Sebelum ni dalil Quran, tafsir macam-macam pendapat ulama kita baca ni kisah pula dah. Ni lebih lagi daripada kaedah biasa, iaitu kasyaf dan ilham untuk membuktikan kubur Nabi Hud. Tajuk pertama, pengenalan kasyaf dan ilham. Berkata Al-Jurjani. Al-Jurjani kata apa? Berkaitan kasyaf. Dari segi bahasa menyingkap tabir, dan dari segi istilah ia adalah ketahuan terhadap apa yang di sebalik hijab daripada makna-makna ghaib dan perkara-perkara hakikat dari segi wujudnya atau dari segi penyaksiannya. Gitulah lebih kurangnya dak. Wujud at-ta'rifat muka surat 184. Okey, dan beliau berkata tentang ilham. Siapa dia kata? Jurjani . Apa yang dicampakkan ke dalam jiwa melalui cara limpahan. Dan dikatakan juga ilham adalah apa yang jatuh ke dalam hati dari sebarang ilmu, dan ia mengajak kepada beramal dengan tanpa pendalilan dengan ayat, dan tidak pula pemerhatian terhadap hujah-hujah dan bukti, dan ia bukan hujah di sisi para ulama, melainkan di sisi orang-orang sufi sahaja. Gitulah tamat tempat tujuan. Rujukannya sama lah maksud dengan Pak Ta'rifat. Jadi hak berhujah dengan berhimnan dengan ilham kasyaf ni ialah ulama sufi lah dah, orang sufi. Tapi kalau orang fiqh agak apa, dia tak pakai tu nah, suka kat orang dah gitu. Inilah dia kasyaf dan itulah dia ilham. Ia menyampaikan kepada pengetahuan hakikat-hakikat sebagaimana disangka oleh orang-orang sufi, tanpa cara-cara yang dijadikan oleh Allah sebagai jalan untuk mengetahuinya. Tak ada cara mana. Ia keramat dia kak, dia untuk guru sufi ataupun dia ni untuk wali kak, nampak lalu lah gitu lah. Dia tidak pernah kecenderungan dan ambil berat terhadap keduanya diketahui di sisi salafus salih. Dan tidak pula di sisi para ulama yang diteladani pada sepanjang zaman dari semua tempat. Kasyaf ilham tak ada hujah kalau ikut ulama-ulama salah dulu kan. Tapi ulama sufi, golongan sufi, kasyaf ni besar kan. Okey, habis itu kita tajuk kedua pula dak, fasa kedua ni dah tajuk kedua. Penjelasan bahawa tidak dijadikan hujah dengan kasyaf ilham, kasyaf nampak benda apa halusinasi lah, benda hak kasyaf ni benda hak terselindung, orang lain tak nampak, ia nampak ke ilham ke apa, tidak jadi hujah di sisi ulama ahli sunnah. Telah berlalu terhadap anda pengenalan kasyaf dan ilham, serta jelas daripada apa yang berlalu bahawa tidak mungkin ditegakkan hujah maupun bukti bagi kesahihan dakwaan orang yang mendakwa kasyaf dan ilham, melainkan semata-mata kata-katanya. Nak bukti kan? Dia berlawak pun mungkin tak boleh nak bukti kan. Sedekah setengah ada ustaz gapo dok kata dah, hadis ni mungkin raisiqah penipu dah. Dia boleh cek kaedah ilmu hadis ni dah. Kita banding dengan Al-Quran, kita banding dengan hadis-hadis lain, kita tengok perawi-perawi dia, boleh cari bukti. Kasyaf ni ilham nak bukti mana? Bagi tak nampak tu. Dah. Kasyaf ni tak boleh nak buktikan apa dah. Dia berlawak boleh nak. Tak boleh nak kata dah, nak dia tipu boleh nak. Semata-mata kata-katanya cari pula kalau pakai juga. Dia tak sepakat. Kerana ini para ulama telah menolaknya untuk jadikan hujah dan enggan berdalil dengannya, dengan kasyaf dan ilham ni. Berkata Ibnu Ubaidillah As-Saqaf rahimahullah, jika terbuka bab berhujah dengannya dalam syariat, nescaya mudahlah bagi orang-orang yang menjaja ke agama beralasan dengannya dengan kasyaf, dan makin berleluasalah cari ke terhadap tanpa dia dah. Banyak sangat cari dah. Tak apa tu agama punah dah. Cari rabuk ni. Kau kuat cari dah. Cari habuk pakaian. Kita umpama agama tu pakaian. Cari rabuk. Banyak lah. Tapu benda-benda pelik masuk banyak lah ke dalam agama kita pada kasyaf ni lah. Boleh rujuk muka surat 30 kitab apa saat ni juga dah, ta'rifat juga dah. Daripada kitab syarah bercetak oleh Allamah Ibnu Ubaidillah, dan telah berkata Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul, ulama Yaman lah. Kitab sama ta'rifat juga dah.
Selepas menyatakan kata-kata orang ramai berkenaan ilham dan pendalilan, berhujah dengan kasyah ilham mimpi ke apa ni, siapa yang mendatangkan dalil bagi penyerbitannya, beliau berkata, dia katakan, kemudian mengikut jangkaan kesimpulan sabitnya ilham dengan apa yang telah berlalu dari dalil, dari manakah kita dapat bahawa dakwaan individu ini kerana berlaku ilham untuknya adalah benar. Tak tahu mana benar. Nak tahu mana benar, nak bukti nak buktikan mana. Apakah bukti bahawa hatinya termasuk daripada hati-hati tidak diwaswaskan syaitan dan tidak pula mempermudah-mudahkannya. Dan dia berasa halusinasi sikit. Dia kata nak nampak Nabi ya qazah. Padahal dia ngoyak sikit je ni. Ngoyak ya kali Nabi tak, dia berasa ya kali tak. Mai kasyah gitu lah berasa ya. Ya Allah dah kubur Nabi huk mai ya Allah tak berasa nah lah. Was-was syaitan pun tak tahu dak tipu daya syaitan. Telah menerangkan Alamat Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatwa Al-Kubra. Ni untuk guru besar dalam mazhab Syafi'i ni, Fatwa Al-Kubra ni. Ibn Hajar Al-Haytami katakan bahawa para imam bersepakat tidak digunakan ilham dalam hukum-hukum syarak. Sebagaimana telah menjelaskannya bahkan orang-orang yang mensyarahkan Al-Minhaj. Syarah Minhajul Minhajatul Lab tu karangan Ibn Nawawi lah. Nah, pada permulaan taharah, kasyaf tak lihat. Jadi begitulah. Jadi semua ulama-ulama termasuklah pensyarah-pensyarah kitab Minhajul Talib Ibn Nawawi tu. Termasuk Ibn Hajar Al-Haytami juga. Terlebat permulaan taharah dia tolak dah tak saya pakai ilham dalam hukum syarak. Kasyaf dan ilham adalah hampir sama sebenarnya seperti dikatakan oleh Ibnu Ubaidillah. Ilham ke kasyaf lebih surai je. Walaupun setengah sufi kasyaf lebih hebat daripada tak apalah dak. Kita kata lebih kurang. Dan apakah ada semua tahu apa itu ilham? Ia adalah sesuatu yang sejuk dengannya hati. Ilham ini kita bahas sejuk hati dengannya. Dalapannya terhadapnya dada rasa lapar, boleh pakai pendapat ni rasa tenang je ada. Dan inilah kasyaf itu sendiri. Ilham pun berasa kasyaf juga. Dan satu bentuk daripada kasyaf juga ilham-ilhamnya. Sesungguhnya penyebar-penyebar khurafat kubur Nabi Hud ni telah mengembalikan pada kasyaf. Dan mereka memperbanyakkan kasyaf tu dok cerita nampak dalil ni nampak gini. Serta mereka menyatakan dengan jelas pergantungan terhadap kasyaf tersebut dan kepercayaan dengan konteks kasyaf tersebut. Berkata Al-Idrus berkata dalam kitabnya Bazlul Majhud. Bazlul Majhud ni ada kitab ulama hadis ni, syarah bagi Sunan Abu Daud, Saharumpuri ni. Bukan kitab tu, ni kitab lain, Al-Idrus. Bazlul Majhud kata apa? Dan ia adalah pasti di sisi orang yang punya mata-mata hati. Dia kata kasyaf-kasyaf ni pasti yakin orang ada mata hati dan pandangan-pandangan penglihatan dari kalangan pemilik-pemilik hati dan orang-orang mukasyafah. Pokok sufi lah dah, pokok tarekat lah. Mereka telah melihat Hud AS dan mereka telah menyaksikan baginda Nabi Hud dengan penglihatan dalam keadaan sedar qazah dah. Bukan main dalam mimpi ke apa qazah jumpa Nabi Hud dah dengan mata kasyaf serta penyaksian mata kepala. Pada tempat yang mulia itu dan masa keberkatan yang berganda-ganda kata ada masa berkat tahulah masa bila masa berkat ni malam 10 malam terakhir Ramadan kau gapo tak tahulah ni kata yang sedia maklum di sisi orang tertentu dan orang awam dengan pemberian meliputi yang perkara menyeluruh lah. Dan keberkatan beratai perkara yang hebat ya tak terjemah tapi nak nyabuinya. Dia kata pada waktu tertentu orang berkat meratai keberkatan pada masa tersebut Jadi kasyaf dengan naungan orang-orang yang dinyatakan tadi kita menziarahi terhadap kubur baginda kubur Nabi Hud, kita pastilah pasal kita percaya kepada guru kita tok wali kita ni untuk menghampiri baginda kita mencapainya dan kelebihan yang melimpah-limpah dan pahala yang besar kita berharap. Sehingga akhirnya tu kata dalam kitab Bazlul Majhud ini terus muka surat 7 hingga 8. Itulah hujah utama dia bukan adik. Hujah je kasyaf. Dan dengan ini anda mengetahui bahawa golongan tersebut menyalahi ijma' para imam. Mereka menjauhi apa yang padanya ahli-ahli fiqh Syafi'i. Bahkan seluruh ulama ahli sunnah jemaah benar bercanggah dah. Tak kira dah. Dah tak cara dah. Okey, kita ngaji usul dari mazhab 4 mazhab semua sekali ni. Al-Quran semua. Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyah. Mana ada kasyaf ni? Tak kira lah dah. Muka tak wali tak cara dah. Kalah lah Imam Syafi'i kau mazhab ni lah.
Sesungguhnya Salim Asy-Syatiri telah cuba untuk mengelirukan dalam jawapannya yang berkaitan dengan ziarah kubur Habib Hud. Dia cuba untuk melirukan apabila dia menyatakan bahawa Asy-Syarqani telah meletakkan satu fasal tentang ilham dalam kitab bila Irsyadul Fuhul. Irsyadul Fuhul ni kitab usul fiqh lah kita kata dah. Dan beliau telah menyebutkan dalil orang yang berpendapat dengan penghujahannya dalam perkara-perkara yang tidak datang sebarang dalil daripada kitab dan sunnah. Yang tidak terasas padanya halal ataupun haram. Akan tetapi didalilkan dengannya perkataan perkara-perkara tersebut bahawa ia adalah menepati syarak. Jadi Salim Asy-Syatiri ni pokok ni lah pertahankan ziarah kubur Nabi Hud ni. Dia bukan main-main juga yang ambil kitab usul fiqh Syarqani ni. Dia kata dalam kitab tu ada sebut ni pasal kasyah ni tak macam tak ada dalam Quran tapi mendapati syarak. Dia kata gitulah. Saya katakan apa yang telah saya katakan sebelum ini, sungguhnya ini adalah uslub golongan batinnya. Itu dia dah. Sufi batinnya. Di dalam mentakwilkan dan meliurkan masyarakat dan manusia ni, berhimna batiniyah ni, dia tidak direct to point ni. Dia nak kata Tuhan bersatu dengan Nabi Muhammad ni. Tuhan ni pusat alam, pusat ruh ni. Nabi Muhammad ni titisnya Tuhan ni, Nur Muhammad ni berbunuh Muhammad dah. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke apa ni. Dia nak keliru kau ke apa masyarakat lah. Padahal nak ayat ni Tuhan Allah ni satu je. Tuhan dengan Allah ni satu, Tuhan Nabi Muhammad ni satu dah. Dia tu wahdatul wujud. Benar cerita ni golongan batinnya. Jika tidak, maka Asy-Syarqani telah mengulas terhadapnya dengan kata-kata beliau. Kemudian mengikut jangkaan kesimpulan sabitnya ilham dengan apa yang telah berlalu dari dalil, dari manakah kita dapat bahawa dakwah individu ini kerana berlaku ilham untuknya adalah benar. Cerita panjang-panjang tengok lah dulu ke habis. Baca banyak ke habis dah. Jadi Syarqani dia ngelah sekali. Buat mari dalil cara kita je bahalah kau dah. Pendapat lemah boleh bubuh dalil ke pendapat ni. Pendapat ni lemah sangat. Tapi ngelah-ngelah tu kita tengoklah kesimpulan dia paling kurang dah. Dia kata adakah benar dakwah individu kasyah ni boleh buat hujah dia seorang. Kalau nak tahu dia kecil berlawak tak tersalah. Tak berlawak pun kan tersalah. Terwas-was oleh syaitan. Dia bukan sengaja tipu. Syaitan tipu dia dulu dah. Belah mana. Dan apakah bukti bahawa hatinya termasuk daripada hati-hati yang tidak diwaswaskan oleh syaitan. Dia tak perlu mempermudah-mudahkannya. Dah. Dulu Irsyadul Fuhul muka 109. Adakah pada kata-kata Asy-Syarqani ini bahawa beliau menyokong siapa yang berkata dengan menjadi hujahnya ilham? Demi Allah tidak sama sekali. Itu pun tu kata-kata tak sama sekali lah. Kita tengok sini. Habis dah tunjuk ketiga pula. Berapa contoh daripada mukasyafah yang menyangka wujudnya kubur tersebut di tempatnya yang sedia maklum. Mukasyafah. Contoh mukasyafah. Contoh kasyah nak nampak benda tak. Kalau tak nampak saja nampak dah. Lepas tu menyebabkan sangka situ wujud lah kubur Nabi Hud. Kita tengok dah ada video hak Indonesia dah. Ada tempat Indonesia orang pekat dia kubur keramat lah dah. Macam-macam BPT lah apa besar kubur dah. Lepas tahu lah pejabat orang mana mari Kisurai lah. Kisurai lepas korek kubur. Yalah ke kubur situ dah pasal tempat tidak kawasan kubur orang mana kubur biasa. Korek cari mayat tak jumpa kubur pun jari berapa kaki dalam kali tak jumpa kubur, tak jumpa mayat. Jadi dia buat lalak kubur boleh pitis lah. Gitu betul ke tak? Jadi kasyah situ kubur Nabi Hud. Contoh pertama dah. Apa diriwayatkan oleh Al-Idrus dalam Bazlul Majhul. Tak adalah. Bukan kitab Sahrul Puri dah, bukan kitab Syarah Sunan Abu Daud, tapi kitab tasawuf ni Bazlul Majhul dah. Berkenaan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi dah. Ba'lawi lah keluarga keturunan Ba'lawi lah. Keturunan Habib lah. Bahawa dia berkata tidak hadir aku daripada ziarah Hud alaihissalam pada 1 tahun. 1 tahun tu dia tak ziarah Hud. Dari beberapa tahun tu sekarang ada setahun tu tak gila. Maka ketika mana aku dan duduk di satu tempat yang tinggi atapnya, tiba-tiba masuk kepadaku Nabi Hud menundukkan kepalanya supaya tidak mengenainya atap tersebut. Besar Nabi Hud, dia kena tunduk dah. Supaya tak kena atap dah. Lalu baginda berkata, wahai Syekh, jika engkau tidak menziarahi kami, kami menziarahi engkau. Tak mari ziarah kubur Nabi Hud tak? Nabi Hud tu mari ziarah dia dah.
Al-Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi lah. Kasyaf dia. Rujuk Bazul Mahjub muka surat berapa tak ya. 13 tu. Okey, lepas tu ini adalah salah satu contoh kasyaf. Contoh kasyaf dijadikan dalil oleh Al-Idrus terhadap kesahihan wujudnya kubur Nabi Allah Hud pada tempat tersebut. Adakah akan mempercayai orang yang berakal? Orang ada otak dia. Orang ada pemikir dia. Cai terus ha. Dengar Tok Guru ayat pakai cai lah tu. Benda hak pelik ni tak. Jadi besar mari tunduk ke apa mai nak ziarah. Tok Guru kita ni terus cai je kau guna otak dia, guna pemikir dia. Adakah akan percaya orang yang berakal kata-kata tak senonoh seperti ini yang mereka jadikan hujah? Mereka tetapkan dengannya hukum-hukum dan ibadah-ibadah yang baru dah. Bid'ah-bid'ah yang tiada dalil ke atasnya dari syarak. Bahkan syarak agama ni menyalahinya sebenarnya. Dah, membesar kubur dilarang, ziarah kubur dilarang. Tiba-tiba kerana cerita-cerita gini menyebabkan boleh nak apa? Lagi ziarah kubur. Kita ganggu apa? Untuk gana tu. Entah dah. Contoh kedua. Entah. Banyak. Untuk gana tu. Mana kita sana? Okey, habis dah. Kita pergi pada contoh kedua. Apa yang diterangkan oleh Syekh Alawi bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Dia berkata, aku menzarahi Nabi Hud AS. Maka apabila aku sampai, aku was-was dalam diriku. Adakah pada tempat yang dizarahi orang ramai padanya ada nak kubur Nabi Hud, ataupun sebenarnya tidak nak. Lalu aku pun menyelam ke dalamnya, nyelai dari kubur, nyelai ganon, sungai apa air. Kemudian aku kembali selepas 1 jam. Nyelai ganon. Dan aku telah dapati Nabi Hud AS pada tempat itu. Selai-selai tu nampak. Dan aku telah berbicara dengannya Nabi Hud. Lalu Nabi Hud telah mensyaratkan ke atasku, hendaklah aku bersalawat ke atas Nabi SAW. Bagi pihaknya bersama-samanya. Selawat dengan Nabi Hud dah. Selawat ke Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Hud. Atas aku pun menerima syarat tersebut. Cerita kartun. Saya katakan inilah contoh yang kedua dah, cerita kasyaf. Dan contoh yang pertama, Hud AS datang kepada orang yang berkasyaf. Dan dalam contoh ini pula, orang yang berkasyaf itu yang menyelam ke perut kubur tersebut. Menyelam macam nyelai air dah. Lalu dia bertemu Nabi Hud AS dah. Tanah tu macam air bagi dia dah. Dan dia berbicara dengan Nabi Hud. Kita mengesai bahawa cerita ini mengandungi 2 perkara. Perkara pertama, was-was syekh tersebut berkenaan kesahihan wujudnya kubur tersebut di tempat itu dah. Dia sendiri ni bahasa was-was atau bukan yakin dah. Dia bahasa was-was. Sebab apa kita tak was-was kata Tok Guru was-was dah. Jika perkara tersebut adalah pasti terbukti, nescaya tidak akan was-was padanya dah. Kalau betul yakin yang awal ni, apa dia was-was? Was-was dah lah dia tu tak betul mana dah, dia pun was-was dah mana dah. Tipu kapur Tok Guru, tipu kapur. Dan ini adalah pengakuan yang tidak mampu siapa mencarinya sama sekali. Bahawa golongan tersebut sebenarnya masih ragu-ragu berkenaan kesahihan apa yang mereka sangka dari wujudnya kubur Nabi Hud tersebut di tempat tersebut. Perkara kedua iaitu dakwah bahawa dia menyelam ke dalam tempat tersebut. Tanah nyelai dah. Dan bertemu Hud secara serta berbicara dengannya. Kita mendustakan perkara tersebut dan tidak mempercayainya sama sekali. Apatah lagi laki ini telah diuji terhadapnya pembohongan tidak syak padanya seorang yang berakal. Orang yang berakal tak sah, tak boleh nak tipu dah. Kerana telah meriwayatkan daripadanya pengarangnya kitab Al-Masyar' Ar-Rawi bahawa Syekh Abdullah Ba'abad telah menanya ke pemilik pengenalan iaitu Alawi bin Al-Faqih Al-Muqaddam berkenaan apa yang zahir padanya dari mukasyafah setelah kematian bapaknya dah. Apa hak nundanya mukasyafah daripada bapak dia dah. Al-Faqih Muqaddam pak dia ni Alawi dah. Lalu dia berkata, zahir padaku 3 perkara kasyaf dah. Aku menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah. Aku kata kepada satu jadilah, maka ia pun jadi. Kun fayakun jadi Tuhan belakang ni. Tak ada kerja lain. Tarekat sufi ni sebenarnya yang ambil falsafah Yunani ke apa, nak jadi Tuhan belakang. Dan aku mengetahui apa yang akan berlaku. Semua ni sifat Tuhan belakang ni. Kun fayakun pun Tuhan. Tahu benda yang akan berlaku pun Tuhan. Lepas tu menghidupkan matikan Tuhan.
Maka berkata Syekh Abdullah, kami harap kepada engkau lebih daripada ini. Oh no, tahu tu kasyah nak lebih lagi dah. Kata-kata ini tak syak lagi bahawa ia adalah pembohongan terhadap Allah. Jika sememangnya dia yang mengatakannya, maka dia adalah kazab. Kalau betul tak guna tu kecek, dia kazab sungguh. Orang yang banyak berdusta lah. Ada. Pakai suruh besar, suruh tekuk besar-besar lah. Jadi gitu. Dan tidak boleh menerima ceritanya dalam perkara-perkara yang nyata, maka bagaimanapun dalam mukasyafah seperti ini dah. Benda hak zahir pun tak. Ada al-Quran hadis berkata kena wasbah betul ke kutipan nukilan kitab dia ni dah. Kena cek mula dah. Tambahlah benda kasyaf. Dan jika itulah didustakan terhadapnya, maka ini juga harus bahawa ia didustakan terhadapnya juga dalam bab ini pun ya. Dalam kedua-dua keadaan ini ia adalah pembohongan yang tidak boleh diriwayatkan, apatah lagi penghujahan dengannya. Contoh ketiga. Bila nak habis sudah ni. Contoh ketiga pula, ada apa yang diriwayatkan oleh Al-Idrus juga daripada Syekh Abdul Rahman As-Saqaf. Dia berkata, aku melihat Nabi Hud AS dalam batu. Dalam batu pula dah. Pada dua tangannya kepingan batu. Dia adalah muda pula. Dan rambut kepalanya adalah mahalin. Tahu mahalin ni. Adalah rambut yang lebat ataupun jenis perhiasan lah. Perkataan terus aku berkata boleh jadi batu yang disebut dalam kata-kata Syekh radhiyallahu anhu adalah batu menaik yang ianya berada pada bahagian bawah kubur yang mulia itu. Kerana ramai orang mengkhususkannya dengan pengagungan. Kitab dulu lah. Saya berkata tidak menjelaskan orang yang berkasyaf terus. Tidak dijelaskan oleh orang berkasyaf tersebut adakah dia melihatnya mati atau hidup Nabi Hud dah. Dan apakah hubungan pengisbatan penetapan kubur tersebut pada kedudukan itu? Kerana ahli kasyaf sebagai mereka sangka melihat para malaikat dan para anbiya pada semua tempat dah. Kalau dengar ke apa-apa ni ya, malaikat nabi lah. Maknanya qazah banyak tempat dah. Jika kata-kata tersebut adalah benar, tidak sabit dengannya suatu pun. Kalau nampak situ, boleh tentu duduk situ dah. Tak bertempat juga bukan Tuhan. Tapi tak bertempat. Apa-apa ni pas kau Nabi tak bertempat dah. Roh-roh Nabi, kau Nabi tak bertempat dah. Maka bagaimana pula sedangkan ia lebih hampir kepada pembohongan dah. Contoh keempat, apa yang disebut oleh Andalus daripada Sultanah Az-Zabidiyah. Dia berkata, dikatakan di sisi Sayyidatina Syekhah Sultanah Az-Zabidiyah. Radhiyallahu anhu, raja dia. Radhiyallahu anhu. Adakah Nabi Hud AS di tempat yang dizarahi oleh orang ramai padanya ataupun tidak? Betul ke tak? Tempat pergi ramai-ramai ni nak. Di Hadramaut ni nak. Lalu dia berkata, saksikanlah daripada ku bahawa dia di tempat itu. Dia Nabi Hud di tempat itu dan sungguhnya aku telah melihatnya. Dan berjabat tangan dengannya. Maka aku dapati dia bergelang pada buku lalinya. Buku lali Nabi Hud ni ada gelang dah. Dan bergelang dari perak dan gelang dari emas pula dah. Sebab dah. Contoh ini juga jelas kebatilannya kerana Syekhah. Tok Guru Tina dia lah. Tok Guru Tina dia. Sultanah dia nak. Berkenaan menyangka bahawa Hud bergelar dengan gelang emas pula dah. Dah gelang perak pula dah. Nabi perang apa lagi dah. Saya tidak mendapati perkara tersebut layak untuk para anbiya dah. Dan dia mengatakan bahawa dia bersalam dengannya. Dia Tina, Tok Guru Tina, salam dengan Nabi Hud. Sedangkan menjabat tangan wanita oleh pihak lelaki adalah haram, tidak harus. Jika berkata seorang sungguhnya itu bukan dalam syariat Nabi Hud SAW dah. Tulis salam ni bukan syariat Nabi Hud. Syariat Nabi Hud tulis salam. Kita kata sungguhnya wanita yang nyatakan tadi dia sangka bahawa dia adalah dari kalangan wali Allah hanya besar. Dan seorang wali menjadi wali hanyalah dengan mengikuti Nabi SAW. Masalah Nabi Hud. So kau dia ni ngaku tak wali dah. Syekhah apa ni? Sultanah Zabidiyah ni. Radhiyallahu anha yang kata dia buruh radhiyallahu anha sebab ni dia ni tak wali lah. Tiba-tiba dia kata dia kesal Nabi Hud. Kalau Nabi Hud tak dosa pun dia dosa lah. Kena ikut Nabi Muhammad lah. Dan petunjuk baginda sedia maklum dalam melarang daripada perkara tersebut. Jadi bagaimanakah tergamak dia menjabat tangan orang lelaki sedangkan dia tidak sampai kepada kedudukan yang dia sampai kepadanya, melainkan dengan kesempurnaan ikutan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia nak jadi tak wali Tina pun kena ikut syariat Nabi. Kalau bukan Nabi Hud pun dia sendiri tu apa kesalahan orang jahat. Ini adalah 4 contoh dari mukasyafah yang mereka sangka dan ia pada kajian dan penelitian tidak menyamai apa-apa pun tak. Kita kaji gapo tak ada pedas ke abuk, tak ada boleh buat hujah. Dengan apa telah lalu, nyatalah sehabis-habis nyata bahawa kubur sangkaan yang diziarahi oleh orang ramai di Hadramaut tu yang mereka khususkan bersama-sama dengan kawasan yang ia berada padanya dengan pujian yang mereka karupkan dengannya untuknya penipuan-penipuan yang mereka saksikan tipu daya ke orang ramai dengannya bahawa ia adalah tempat yang suci dia dan bahawa telah dihimpunkan padanya kelebihan-kelebihan serta kepujian-kepujian
Sesungguhnya itu semua adalah khurafat, benda-benda karut-marut yang tiada asas baginya daripada kesihan sama sekali. Ia hanyalah menunjukkan kepada kelancangan golongan tersebut terhadap Allah, tak takut pada Tuhan serta ketiadaan warak mereka dalam pembohongan terhadap Allah SWT, dan menunjukkan bahawa mereka menghalalkan dalam jalan mencapai matlamat-matlamat dan keinginan-keinginan mereka segala cara nipu pun penipu larus tamana pun tak apa dah, asal ke anak murid caya dok kapuca sekalipun ia dari sedahsyat-dahsyat perkara haram dan sebesar-besar perkara yang binasakan. Okey, dosa zina, dosa tipu atas nama agama besar lagi dah, berdusta atas nama agama dah. Dia juga menunjukkan bahawa mereka tidak dipercayai dalam menukilkan dan tidak disandar kepada mereka satu perkara pun dari perkara-perkara akidah dan sunnah. Wallahu musta'an. Habilah bab tu. Kita pergi bab lain. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.